Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera para penonton FB Live Jabatan Muzium Malaysia. Bersama saya lagi, Yusri Jaafar dalam segmen Nak Tahu Tak. Baiklah para penonton di luar sana, hari ini kita akan berkongsi dengan anda semua tentang tajuk penjagaan koleksi. Dan saya pasti tuan-tuan dan puan-puan di rumah pun banyak koleksi yang ada. Tetapi macam mana nak jaga, nak simpan, bagaimana semua tu kan? Hari ini kita nak kongsi dengan anda semua. Dan bersama-sama saya adalah Puan Nur Jawahir, Kurator dari bahagian pengurusan konservasi Jabatan Muzium Malaysia. Selamat datang Puan. Terima kasih. Hari ini kita nak kongsi dengan para penonton tentang tajuk kita penjagaan koleksi ni. Ya, betul. Dan sebagaimana yang Puan dan para penonton sedia maklum sebenarnya, bila sebut koleksi ni, kalau di muzium ni lebih kepada artifak lah. Kan? Artifak ni yang mempunyai nilai sejarah yang tinggi, bukti khazanah negara sebenarnya kan. Tapi berbeza dengan koleksi yang ada dekat rumah. Dan boleh tak Puan kongsi dengan kita, dengan saya sendiri kan, koleksi-koleksi yang kebiasaannya ada dekat rumah tu Puan. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam. Okey, hari ini saya nak share lah kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan penjagaan koleksi di rumah ataupun khazanah keluarga turun-temurun. Okey, yang biasanya diturunkan daripada generasi dan generasi. Okey, macam contohnya kita tengok yang berhampiran dengan Encik Yusri kita, Abang Yus kita ni. Di depan ni adalah tanjak ataupun terkolok yang sekarang ni boleh juga menjadi satu trend yang kita tengok orang pakai waktu raya ataupun saya tengok juga kalau bercakap shopping kompleks pun ada orang pakai tanjak ni. Dah jadi kebiasaan. Dah jadi kebiasaan. Okey, manalah tahu kalau Terkolok ni ada memberi orang kata nostalgia lah. Betul. Ataupun kenangan dan dia turunkanlah kepada anak dan anak beranak dia. Okey, dan selain daripada tengkolok, kebanyakannya lebih kepada koleksi peribadi lah, seperti cincin. Mana tahu bagi cincin ni nak bagi dekat anak dia. Ya, betul. Untuk macam kahwin ke dan sebagainya, ataupun baju pengantin ke yang kita tengok pun dah jadi trend juga. Anak tu sendiri memakai baju pengantin. Dulu ibu yang pakai, sekarang ni anak yang pakai. Tapi kena pastikanlah body tu saiz dia sama. Boleh muat kan anak beranak. Dan selain daripada tu, anak patung sendiri. Actually anak patung macam contohnya kita dah mak kita bagi anak patung kat kita, kita sayang, kita bagi kat anak kita pula. Tu pun dah jadi satu inilah satu khazanah peribadi ataupun khazanah keluarga. Jam pun boleh, buku boleh, frame gambar, gambar-gambar yang kita ada kat rumah tu pun adalah salah satu khazanah keluarga. Sebenarnya banyak koleksi banyak. Kan. Kalau dekat tak payah pergi jauh lah. Kalau saya sendiri kan, saya ada di rumah tentang bila Puan sebut jam kan, bila sebut macam songkok ke, tanjak kan. Mungkin tanjak sekarang ni banyak yang menyewa kat kedai untuk kahwinan. Dulu-dulu mungkin koleksi itu yang sendiri punya. Jadi diturunkan turun-temurun kan. Tambah-tambah lagi kalau tanjak ni diperbuat daripada songket yang macam ni. Lagi nilai dia tinggi, harga dia tinggi. Sebab kalau macam family saya, dia ada tekad lah, macam barang kahwin dulu kan dia gunakan tekad warna perak. So dia turunkan lah macam contoh kipas yang ada tekad, ukiran tekad di situ, dan juga orang kata cadar yang merah dan warna tekad tu. Tu sendiri adalah satu koleksi peribadi yang sangat orang kata bernilai lah bagi sesebuah keluarga. Dan sebenarnya Puan, ia bukan saja bernilai dari segi harga ke apa ke, memori tu. Betul. Kenangan yang paling penting tuan-tuan dan puan-puan. Kan masa mak-mak kita kahwin dulu kan, sekarang ni masih ada lagi kita dapat tengok kan, walaupun mungkin ibu bapa kita dah tak ada sekarang ni, tapi ada koleksi-koleksi mereka yang boleh kita tatap sehingga ke anak cucu cicit seterusnya. Okey, baiklah Puan, kita dah tengok koleksi yang tadi yang Puan kongsi dengan kita semua kan. Sebenarnya saya tahu ada beberapa fakta yang nak dikongsikan lagi, fakta menarik ni. Boleh tak Puan kongsi dengan kita fakta menarik tentang penjagaan koleksi ni? Okey. So yang pertama sekali saya nak fun facts kita yang pertama adalah lebih kepada cara pengendalian lah, ataupun bila kita kendalikan barang ataupun koleksi, kita gunakan tangan kan. So far sebenarnya tangan kita ni, tapak tangan kita ni mengandungi minyak
dan kandungan garam. Sebab kita berpeluh, dan ia akan memberi kesan negatif kepada koleksi tersebut ataupun ialah koleksi kita ataupun artifak peribadi kita bila lah. Kita pegang kita pegang. Sebab bila tangan kita berasid, kita pegang pada koleksi dan ia akan macam transfer lah, transfer asid tu, dan ia akan memberi kemerosotan. Lebih-lebih lagi kepada logam, tekstil. Itu yang boleh merosakkan koleksi tu kan. Yang kadang kita nampak pudar lah apa semua kan. Bentuk dia, warna dia kusam dan sebagainya. Itu dah salah satu faktor. Sebab kita gunakan tangan kita. Tak tahu tangan kita ni sebenarnya tak tahu banyak benda. Kita terlepas pandang benda yang terdekat sebenarnya. Tangan kita ni berpeluh, ada garam, berminyak. Dan sekarang ni pula zaman-zaman Covid ni kan. Memang kita kena pakai sanitizer, kena sabun tangan kan. Sebenarnya itu lebih pada kebersihan lah. Kebersihan bila bersih ni, mana kata apa yang masuk, bukan kata koleksi ni, apa yang masuk ke dalam mulut kita, badan kita pun terjamin, insya-Allah. Baiklah, yang seterusnya Puan. Okey, nak tahu tak? Fakta kedua adalah koleksi tekstil yang dilapis menggunakan surat khabar akan mengubah warna tekstil menjadi kekuningan dan menjadikannya cepat reput. Okey, so biasanya kita tengoklah, memang saya rasa kebanyakan kita akan menyimpan koleksi-koleksi seperti macam cawan ke, seramik lah, seramik, tak kisahlah buku-buku ataupun sebagainya, kita akan letakkan surat khabar, kita wrap koleksi tu, kita masukkan ke dalam kotak dengan surat khabar. Tapi kita tak tahu sebenarnya surat khabar tu pun bersifat asid. Sebab apa? Sebab karbon yang ada pada kan kita ada pada permukaan tu kan, dalam atas surat khabar tu ada tulisan. Tulisan itulah yang sebenarnya memberi kesan negatif kepada artifak pada koleksi peribadi kita. So ada juga saya tengok dekat dalam almari, biasalah kan mak-mak kita dalam almari, laci almari tu kita lapik surat khabar kat bawah tu. Betul. Sebenarnya tak baguslah kepada koleksi ataupun fabric kita. Okey. Sebab tu kadang-kadang kita tengok kan, macam pada pembukaan koleksi tu kan, bila balut surat khabar terlampau lama kan, tulisan tu melekat. Tulisan melekat kan. Kalau dilapik pun dekat dalam laci ke almari pun ada kesan-kesannya kan. Surat khabar tu sendiri pun dah kuning, apatah lagi ditransfer pada koleksi tu pula kan. Jadi ingat tuan-tuan dan puan-puan, ni fakta yang kita nak kongsi ni hari ni. Seterusnya Puan. Seterusnya, okey, nak tahu tak? Apa? Next. Okey. Kita tunggu jap. Okey, nak tahu tak yang persekitaran sejuk dan kering akan melindungi koleksi, terutamanya koleksi organik. Yang bersifat organik. So tuan-tuan dan puan-puan, saya nak bagi tahulah yang koleksi yang bersifat organik ni, dia yang macam kayu, tumbuh-tumbuhan, yang hidup lah. Itu ada sifat berorganik, kertas, yang mudah reput. Reput. Kalau bukan organik ataupun inorganik, non-organik adalah yang bersifat logam lah. Dan kita pun ada berbagai jenis logam, seperti yang kita dah dengar sebelum ni daripada Encik Faiz. Jadi untuk koleksi, sama juga dengan koleksi muzium, kita perlukan persekitaran yang kering dan juga sejuk dan kering. So far sebenarnya kalau macam di muzium sendiri, suhu yang berpatutan adalah 18 hingga 22 darjah Celsius. Itu darjah dia tu. Ya. Dan kita tahu yang dekat Malaysia ni adalah ialah dia kita ni iklim khatulistiwa kan. Panas dan hujan sepanjang tahun. Jadi ia sebenarnya memberi kesan juga kepada koleksi kita. Dan lembap tu, kelembapan tu kita nak kering. So lebih kepada 45% sehingga 55%. Jadi kalau kata tak ikut kadar suhu yang betul tu, dia boleh merosakkan, merencatkan. Kan? Boleh itu yang kadang kalau kita tengok koleksi tu kusam, pudar dan sebagainya kan. Kadang-kadang macam perasan tak, macam kita punya kain ke ataupun kertas ataupun kulit. Koleksi yang berasaskan kulit, dia ada kelapuk macam tu, ada fungus ataupun kulat-kulat. So itu disebabkan oleh kelembapan yang tinggi lah. Macam kita dekat muzium ni, kita ada alat-alat tertentu yang kita boleh sukat suhu tu kan. Kalau kata koleksi ni daripada organik, ini suhu dia. Bukan organik, ini pula suhu dia. Tapi untuk koleksi di rumah, macam cukuplah sekadar. Kalau macam contohnya tempat tu kering, so kita janganlah letak di dapur ataupun tempat yang lembap. Ataupun di luar rumah yang ada hujan dan panas selalu kan. Jadi kita letak dekat tempat yang kering, di store lah. Store yang ataupun store yang sangat structured, yang sangat
organize lah. Itu lebih bagus. Jadi benda-benda macam ni orang kata kita tak boleh ambil ringan sebenarnya. Betul. Sebab yalah kita nak beli barang tu pun mahal kan. Mungkin dah tak ada dah. Mungkin itulah satu-satunya. Itulah masterpiece yang satu-satunya yang ada. Jadi sayanglah kalau kita tak jaga benda ni kan. Macam saya sendirilah ataupun pada penonton pun dekat luar sana kan. Kita ni kadang-kadang suka membeli. Tapi kita tak reti nak jaga. Macam mana kan? So dari segi kaedah kita penyimpanannya kalau di muzium kita pamer, dekat rumah pun kita pamer juga sebenarnya. Itu yang ada peti-peti kaca kat rumah tu kan. So macam mana kaedahnya tu? Kaedah untuk simpan dan juga pamer barang-barang koleksi kat rumah ni. Okey, so kalau kita boleh lihat ini adalah contoh cara pamer untuk di rumah lah. Sebab kalau macam di muzium kita guna perspek. Okey. So tapi kalau macam di rumah kita boleh je guna polystyrene. Ini adalah koleksi peribadi, so tak apa kalau saya datangkan je. Kalau boleh kita tengok kat sini, dia support, dia memberi sokongan kepada artifak yang tengkolok ni lah. Tengkolok ni. Jadi dia lebih stabil, ataupun bila kita pamerkan tu ataupun kita letak dekat rumah kita tu, kedudukan yang asal. So tak adalah terpenyek ke terlipat dan sebagainya. Jadi kalau bentuk tu bulat, itulah bentuknya. Bentuk dia. Dan pastikan sokongan yang kita bagi tu ataupun lebih dia stabil lah. Kalau kita goyang ke apa ke, dia tak jatuh. Ni ada artifak yang sebenar. So orang kata ini teknik sokongan. Bila ada sokongan yang kaedah yang betul, maknanya benda tu pun akan selamat. Selamat. So selain daripada simpan macam saya kata dalam store rumah, so kalau untuk kita pamerkan tu biasanya kita akan letak dekat kabinet yang berkaca. Itu lebih selamat, dan juga kita kategorikanlah artifak-artifak tu mengikut kategori yang sama. Macam contoh seramik, semua tu seramik je. Macam contoh kita ada plate ataupun kita ada plate pinggan mangkuk yang ada tulisan kan, kita tengok. So kita pamerkan semuanya plate, ataupun dekat tempat ataupun buku kita letaklah letak buku-buku tu dalam rak buku di kawasan buku. So kita senang untuk jaga. Sebab kita dah bezakan koleksi. So dari segi kalau kita sebut buku pun kan, kalau kita pergi library pun kaedahnya tengok dia susun macam mana kan. So tak adalah buku tu patut ditegakkan kan, tapi kita dilintangkan kan. Itu yang kadang-kadang tulisan hilang lah kan. Benda jadi macam-macam lah kerosakan kan. Betul. Sebab dah berat kat situ kan dia betul tu. So hari ni kita dah dengar beberapa tips daripada Puan Nur Jawahir. Kita ada satu lagi tips. Kita ada satu lagi. Ini tadi tentang persekitaran. So kita tengok yang satu lagi tipsnya. Satu lagi tips. Berkenaan dengan ni makhluk perosak ni. Kalau kita tengok dekat rumah, banyak makhluk-makhluk ni yang menyelinap dekat kita punya kain baju ataupun dekat buku-buku. So silverfish ataupun gegat ataupun kutu buku akan membiak dengan banyak di kawasan yang mempunyai kelembapan yang tinggi. Iaitu kelembapan yang faktanya kelembapan dalam 70% ataupun 70% kelembapan lah. So kalau macam silverfish ni selalunya kita nampak dekat buku, betul tak? Betul. Kadang-kadang kita buka je, dah nampak dia lah. betul hilang kan. Dia hilang. So sebenarnya itu adalah makhluk perosak yang kita perlu, saya kata, basmi lah supaya khazanah keluarga kita terpelihara. So contohnya macam Al-Quran kan. Al-Quran lama-lama yang mungkin tulisan tangan. Betul. So itu rare punya book tu. Kita kena jaga rare lah. punya ni kitab. So kita kena jaga. Betul. Right? So itu yang ada dijual di luar kan. Ubat-ubat gegat tu. Yang kita simpan dalam almari dan sebagainya. Kita nak hindarkan ni lah. Ini binatang ni. Ini yang merosakkan sebenarnya kan. Makhluk-makhluk perosak selalu kecil-kecil yang kita tak nampak. Walaupun kecil tapi ia mampu merosakkan keseluruhan koleksi kalau kita tak jaga dengan betul sebenarnya. Betul Puan? Betul. So ini antara fakta-fakta yang kita kongsikan. Kita ke slide yang seterusnya. Tentang penjagaan koleksi ini dah diringkaskan sebenarnya. Tentang kaedah bagaimana kita nak simpan dan pamer sebenarnya. Apa yang dimaksudkan dengan
PAS, 3P dan R ni puan. Apa ni? Okey, kalau saya baca sebagai PAS triple R. Okey. PAS triple R iaitu yang pertama sekali tips untuk penjagaan koleksi di rumah, cara pengendalian lah. Pengendalian yang macam saya kata tadi, kita perlukan glove, kita perlukan tangan kita memegang dengan kedua-dua belah tangan, ataupun kita boleh gunakan bahan sokongan yang lain lah macam troli dan sebagainya untuk membawa koleksi ataupun khazanah keluarga, koleksi peribadi kita. Okey. Yang keduanya asing, yang macam saya kata tadi tu. So kita asingkan koleksi kita mengikut kategori, tak kisahlah jika untuk dipamerkan ataupun disimpan di dalam kotak. So kalau macam dalam kotak tu sendiri, ialah dalam kotak tu sendiri kita kalau macam contohnya ini adalah plastik kan, so kita kategorikan dalam satu kotak tu kita boleh letak je plastik dengan kita bungkus dengan acid free paper. Dalam satu kotak kalau kata itu daripada plastik je semua. Plastik je semua. So kita boleh letak ni polyethylene. Namanya? Ini adalah polystyrene juga. Polystyrene ataupun peanut foam. Oh, peanut foam. Sebab dia berbentuk peanut. Okey. So rasa macam apa? Macam marshmallow. Ini pun ada jual kat pasaran. Ada boleh dapatkan. Boleh dapatkan. Okey. So asingkanlah mengikut kategori organik dan bukan organik. Okey. So ketiga adalah sokongan. Sokongan. Okey, sokongan biasanya kalau kita simpan artifak tu, kita kena pastikan koleksi tu ataupun artifak berada dalam kedudukan yang stabil. Contoh kalau macam saya goyangkan artifak ataupun koleksi ni pun nampak tak dia tetap duduk kedudukan tu. Pergerakan dia bergerak minima, tapi kurang lah. So kalau macam ni kita dah letakkan tapak tu, kita letaklah cube-cube untuk polyethylene foam ni. Ataupun sebenarnya kalau tak nak pun kita boleh beli apa ni? Yang tadi polyethylene polystyrene peanut foam ni, kita masukkan, kita bungkus. Actually kalau macam tak gunakan surat khabar, kita gunakan kertas majung lah. Boleh, yang warna putih tu. Sebab yang memberi kesan tu dakwat. So kalau macam kertas majung pun kita balut-balut, kita masukkan. Jadi kertas majung pun tak ada masalah untuk nak digunakan benda tu. Ni sokongan untuk simpan. Dan ini yang saya cakap tadi lah, ini sokongan untuk pamer. So kalau macam biasa, kalau macam dalam gambar kita pergi Langkawi ke, kita takat gambar, kan ada dia bagi pinggan yang ada gambar gitu tu. Kan dia ada bagi apa? Kaki. Bawah dia kaki, kaki untuk letak pinggan tu. Itu pun salah satu sokongan pun kita boleh gunakan lah. Itu pun boleh digunakan juga. Okey. Yang yang keempat, pemeriksaan. So kita kena buat pemeriksaan secara berkala. Contoh kita tengoklah, kita tengok kita punya khazanah keluarga ni ataupun koleksi peribadi ni, apa keadaan dia. Keadaan dia macam contohnya kena makhluk perosak ke, makin pudar ke, merekah ke, kita tak tahu kan. So kita buat pemeriksaan secara berkala. Dan yang kelima. Persekitaran. Okey, itulah saya kata kalau macam contoh, kalau kita koleksi kita ni, kita jangan letak pada tempat yang cahaya matahari terus kepada koleksi tu. Sebab kalau tak, itulah yang kusam pudar sebagainya kan. Dan pembersihan. Yang seterusnya adalah pembersihan. So kalau macam contoh, kalau kita nampak koleksi kita kotor, habuk banyak dan sebagainya, so kita bersihkan lah. Kita buat housekeeping lah. Macam 3 kali sebulan tu, rasanya dah okey dah. Memadai lah. So akhir sekali adalah rawatan. Kalau berlaku orang kata kerosakan pada koleksi peribadi ataupun khazanah keluarga kita, kita bawa kepada orang-orang yang profesional seperti konservator lah. Konservator boleh juga merujuk kepada Jabatan Muzium Malaysia di bahagian pengurusan konservasi sendiri. Sebab kita ada konservator kita yang ada beberapa yang ada kepakaran dalam bidang seramik ada, dalam bidang kayu ada dan sebagainya, logam dan sebagainya, tekstil pun ada. Okey, so menarik sebenarnya penjagaan koleksi ni. Tambah-tambah kalau kita praktikkan dekat rumah. Kalau tak praktikkan, apa pun tak boleh sebenarnya. Betul. Benda tu rosak macam tu saja kan. Sayanglah koleksi kita ni kan, kita beli mahal-mahal tapi kita tak jaga kan. Akhirnya buang saja. Jadi kalau ada, kita jaga benda tu, macam puan sebut tadi, kelangsungan. Kalau ada anak-anak, keluarga dan sebagainya, dapat diwariskan. Dan kesimpulan kepada penjagaan koleksi pada hari ini puan, yang boleh disimpulkan, bagaimana tu puan? Kita nak ceritakan. Okey.
Untuk pekerjaan koleksi kita, saya lebih tertumpu kepada preventif lah. Okey, preventif cara untuk kita menghalang ejen kerosakan ataupun kerosakan lanjut pada koleksi peribadi kita. Okey, sebab tu saya sebut tentang cahaya, saya sebut pasal kelembapan, suhu, cara pamer sokongan, cara kendalikan dan sebagainya, sebab itulah yang memberi itu yang memberi kesan ataupun impact kepada artifak tersebut kalau kita tak buat dengan cara yang betul. Okey, tetapi kalau macam sebelum ni kita tengok nak tahu tak yang sebelum ni kita lebih kepada estetika logam. Okey, itu adalah lebih kepada cara rawatan lah, macam mana kita nak merawat koleksi logam. Dan sebelum ni Encik Zainan pengarah pengurusan konservasi sendiri, dia lebih kepada tekstil. Ya, betul. Okay, cara penjagaan tekstil. Okay, yang saya boleh tumpukan ataupun simpulkan di sini dekat ialah kita kena jaga koleksi kita. Kalau bukan kita, siapa lagi? Betul tu. Betul tu, apa yang Puan kongsikan sebentar tadi, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan jaga kan? Kita bukannya ada tempat tertentu, kalau macam dekat muzium ni bolehlah semua barang letak kat sini, benda sejarah negara kan. Kita ada bahagian-bahagian tertentu yang boleh secure benda tu untuk melangsungkan lagi. Kalau dekat rumah, masing-masing kena jagalah koleksi tu, Puan. Okeylah, para penonton sekalian, kita dah sampai ke penghujung segmen Nak Tahu Tak ni sebenarnya kan. Tapi kita nak kongsikan beberapa info untuk anda semua di luar sana, bahawa kita ada beberapa pameran, Puan, yang kini sedang berlangsung. Antaranya tentang pameran Kuasa Emas, The Power of Gold, yang sedang berlangsung di Galeri 1 Jabatan Muzium Malaysia bermula dari 21 Disember 2020 hingga 21 Jun 2021. Kita ada satu lagi pameran tentang wabak sekarang ni, Puan. Pameran apa tu sebenarnya? Okey, so kalau di Muzium Negara sendiri, di Dewan Tengah Muzium Negara, yang sedang berlangsung adalah pameran wabak sedunia, pandemik, epidemik dan endemik. So saya rasa inilah sangat menarik lah. Ialah sekarang ni pun kita tahu isu COVID-19 ni sangat sangat rancak kan, dan sedang berlaku juga, sedang melanda negara kita. So kita bolehlah beramai-ramai tengok di Dewan Tengah Muzium Negara yang bermula daripada Disember 2020 sehingga Mac 2021. Dan hari ni presenter kita Puan Nur Jawahir pun pakai baju kurung. Kita pun ada satu lagi pameran, Puan, iaitu pameran baju kurung busana sepanjang zaman yang kini sedang berlangsung di Muzium Tekstil Negara bermula dari 21 Disember 2020 sehingga 31 Mac 2021. Dan yang terakhir, bukan kata muzium dekat KL ni saja, Puan. Muzium kita kat luar pun ada satu lagi pameran. Boleh tak Puan kongsi dengan para penonton pameran apa tu? Pameran apa? Okey, so kita ada pameran orang asli, identiti dan tradisi yang sedang berlangsung di Muzium Perak Taiping. So kita rasa sekarang ni rasanya ramai juga yang pergi bercuti dan sebagainya, so bolehlah pergi ke Muzium Perak Taiping untuk melihat pameran orang asli, identiti dan tradisi yang bermula 20 Oktober 2020 sehingga 30 Jun 2021. So panjang masa tu, boleh pergi lah. Panjang. Kita ada 4 pameran sini kan, yang penamatnya semua tahun 2021. Jadi masa ada panjang, boleh rancang perjalanan anda sekeluarga bersama kawan-kawan di luar sana untuk melawat ke pameran-pameran kami, muzium-muzium kami. Dan satu lagi, Puan, kita ada satu muzium di Pantai Timur, di Negeri Pahang. Muzium Sungai Lembing kini berwajah baru. Kena tengok tu. Memang kena tengok tu kan. Kalau dulu yang mungkin pernah melawat, tengok suasana lain. Sekarang ni melawat mungkin suasana berbeza. Nama pun berwajah baru. Nak tahu wajah baru macam mana, kena melawat Muzium Sungai Lembing di Kuantan, Pahang. Baiklah para penonton, saya akhiri segmen Nak Tahu Tak ni pada tahun 2020 ni. Kita akan jumpa lagi dengan pelbagai lagi program-program menarik pada tahun hadapan 2021 dengan info-informasi daripada kami di Jabatan Muzium Malaysia. Jadi teruskan kesetiaan anda untuk melihat program-program dalam media sosial kami, iaitu di FB Jabatan Muzium Malaysia, dan juga website kita yang rasmi tu, iaitu www.jmm.gov.my, website rasmi Jabatan Muzium Malaysia. Kami tinggalkan para penonton di luar sana dengan hashtag Muzium Kita, Tamadun Kita. Jumpa lagi. Bye. Bye-bye.